Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa dah pukul 11. Dah 26 orang dah masuk kita pada kelas tutorial kita pada pagi ini. Yang julung-julung kali ni kita buat kali ini. So semua boleh dengar saya tak? Semua boleh dengar? Okey. Ada yang buat kalau anda sedang bersuara letak saya cek dulu. Okey, hari ini kita akan bincang daripada tajuk Al-Sunnah sehingga 1 jam lah kita habis tak mana ni. Sebab saya ingat tajuk Al-Sunnah ni kita tak pernah ada kuliah direct hari tu kan. Sebab apabila saya dan kemudian datang pula notis supaya kita buat secara dalam talian. Jadi tajuk-tajuk ini adalah tajuk yang hanya saya masukkan secara rekod, secara video di dalam e-learning, dan ada bila saya cek video tu tak berapa laju juga kot. Jadi anda boleh tapi kalau anda ada suara nyatakanlah soal saya untuk kita bincang. Tapi sebab ini berkonsepkan tutorial, jadi saya akan bincang laju lah. Saya tak bincang macam dalam kuliah. Sebab kalau kuliah ni anda boleh dengar secara langsung lah. Dan saya plan saya akan buat juga YouTube video untuk tajuk-tajuk yang sebelum ini yang saya masukkan melalui Loom. Sebab Loom dia slow sikit saya nampak. So mungkin untuk benefit anda nanti untuk pembelajaran kita secara online ni, saya rasa lebih baik saya pelbagaikan. Sebab semalam pun saya ada masukkan PDF nota slide. Sebab ada pelajar yang message saya dia tak dapat download melalui PowerPoint slide. Jadi saya dah masukkan dalam bentuk PDF. Okey. So saya harap anda semua duduk depan nota masing-masing lah. Semua buka nota masing-masing. Kita buka tentang As-Sunnah Hadis. Okey, biasanya tajuk As-Sunnah Hadis ni saya biasa tanya dalam exam. Kalau soalan exam saya akan tanya supaya anda bezakan antara maksud sunnah dengan hadis. Sebab kadang kita dari segi istilahnya kita akan guna sama je. Contohnya As-Sunnah atau dia As-Sunnah itu hadis lah. Atau dia hadis itu sunnah lah kan. Tapi di sini sebenarnya dari segi istilah secara khusus As-Sunnah dan hadis itu ada beza. As-Sunnah dan hadis itu ada beza. Sunnah ni dia more to sunnah, perbuatan. Sunnah ni perbuatan. Sebab biasa anda kalau cakap dengan kawan pun biasa cakap kan, oh ni sunnah dia lah ni. Makan seorang, makan tak ajak. Itu sunnah lah kan. Tapi bila saya sebut hadis ni dia secara spesifiknya hadis. Percakapan. Man haddasa kadzaba. Kalau anda biasa dengar hadis sifat Allah munafik kan. Man haddasa kadzaba. Tapi yang bercakap dia berbohong. So sikap suka bercakap bohong tu adalah satu bentuk sifat Allah munafik. Jadi hadis dia more to apa yang Nabi kata. Sunnah ni dia apa saja Nabi buat, apa Nabi kata dan Nabi itu akui kita sunnah. Jadi penggunaan dia kalau anda nak guna sunnah ni lebih meluas. Sunnah ni lebih meluas, hadis ni lebih khusus, lebih khusus. Okey, kemudian daripada takrif tu saya pisahkan sunnah qauli, perkataan, sunnah fi'li, perbuatan, dan sunnah takwir, pengakuan. So elemen yang membentuk sunnah ni mesti ada 3. Apa saja yang Nabi kata, apa saja yang Nabi buat, dan apa saja yang Nabi perlakukan. Maksudnya Nabi mengesahkan, oh ini maksudnya Nabi tak cakap, Nabi tak larang, Nabi diam. Nabi diam dalam arti kata Nabi tahu perbuatan itu adalah sunnah. Tak asilah kalau Nabi tak tahu. Itu kita kata perkara yang berlaku di belakang Rasulullah lah. Tapi kalau benda itu berlaku di depan Rasulullah, itulah sunnah. Itulah sunnah yang dimaksudkan oleh
oleh ulama. Dari segi perbincangan sunnah juga, adakah sunnah ini adakah sunnah ini zaman Nabi saja? Kan kita belajar kan Nabi dia mendapat wahyu pada usia baginda berapa tahun? 40 tahun kan. Rasulullah berusia 40 tahun baru dapat wahyu. Bermaksud selama 40 tahun sebelum itu, sebelum Rasulullah dilantik sebagai rasul, adakah apa yang Nabi buat sebelum itu menjadi sunnah? Itu juga sunnah sebenarnya. Ulama mengatakan itu juga sunnah. Kenapa? Kerana perbuatan-perbuatan Nabi walaupun sebelum dilantik sebagai rasul, sebelum datangnya wahyu, Rasulullah telah juga dipilih oleh Allah. Maksudnya Allah telah choose Nabi sejak awal lagi dengan diberi pembedahan jantung kan, kalau kita ingat disucikan hati, dibuat masa Nabi masih kecil dan sebagainya. Itu menunjukkan baginda adalah seorang yang telah terpilih daripada awal lagi. Terpilih daripada awal. Oleh kerana itu, sejak sebelum Rasulullah jadi rasul lagi, perbuatan-perbuatan baginda itu, jika tidak bagaimana kita anda baca hadis-hadis yang Rasulullah semasa baginda kecil, baginda menjadi penternak kambing di contoh kan. Kalau kita kata, saya nanti lepas ijazah saya nak ternak kambing lah, itu sunnah Nabi. Bermaksud kita menyandarkan sunnah itu pada perbuatan Rasulullah semasa baginda belum dapat wahyu. Dan itu juga adalah ada sunnah. Begitulah sunnah-sunnah lain yang mudah. Dia sunnah melalui usaha dan tak usaha itu dan sebagainya lah. Okey, dalam kita bincang sunnah ni ada istilah asal. Kalau anda ada saya lagi ni sebab saya nak sentuh isu utama saja, maksudnya sesi tutorial kita ini adalah sesi pembukuan. Pembukuan bermaksud bila anda baca slide yang tutorial saya tu, anda dah dengar kuliah secara video yang saya dah buat tu, kita bincang lagi ni mengukuhkan lagi lah kefahaman anda. Dan saya minta kalau anda tak faham, anda punya tanya lah. Kalau tidak saya tahu apa yang anda tanya, saya tak sendiri je lah. Kalau apa cakap depan TV, depan PC ni. Okay. Apa dia asal? Asal. Ada dalam muka surat slide nombor 8 tu. Asal. Apa beza dengan asal? Asal ni ialah sesuatu yang disandarkan bukan pada Rasulullah. Asal ni bukan disandarkan pada Rasulullah. Ia disandarkan pada sahabat, disandarkan pada tabi'in, itu disebut asal. So, segala perkara yang bukan disandarkan pada Rasulullah, tetapi disandarkan pada kenalan bapak Rasulullah, sahabat dan sebagainya, itu disebut asal. Tapi jangan tertukar, kalau orang kata, contohnya anda baca satu asal, satu kisah, Sayyidina Umar kata dia mengamalkan ini berdasarkan apa yang Rasulullah pernah buat. Walaupun kata-kata itu Sayyidina Umar, kita katakan itu juga sunnah. Sebab dia standar pada Nabi. Sebab tu anda kena refer balik kepada tajuk takrif istilah sunnah itu, iaitu segala apa yang disandarkan pada Nabi. Jadi asal ni dia tidak boleh, dia tak standar pada Nabi. Dia tidak standar pada Nabi. Dia standar pada sahabat itu sendiri. Maksudnya apa yang Umar buat, itu asal. Apa yang Aisyah buat. Tapi kalau apa yang Aisyah buat atau Umar buat itu disandarkan pada Nabi, contohnya dia kata saya buat ni sebab Nabi buat dulu. Itu jadi sunnah. So anda kena bezakan antara sunnah dan asal. Asal ni ialah something yang tidak disandarkan pada Nabi, tapi disandarkan pada sahabat ataupun tabi'in yang awal. Okey, sebab nanti anda akan bincang pula dalam sudut sejauh mana kita berhujah dengan asal itu. Sebab itu dari segi konsepnya, dia tidak menjadi hujah lah, dia tidak menjadi dia tidak menjadi sebuah hukum. Sebab dia bukan berdasarkan pada Rasulullah. Tapi elok tak kita amal, kita boleh amal, tak ada masalah. Kita panggil kita amal berdasarkan salah solat. Amal berdasarkan perbuatan-perbuatan sahabat. Kita amal, tapi kita bukan berhujah. Berhujah ni bermaksud anda mesti buat, anda tak buat ni, itu hujah. Kalau beramal ni, contoh saya buat ni kerana pribadi sahabat yang baik. Sebab kita tahu dalam perbincangan hadis ni, sahabat sentiasa disifatkan sebagai sahabat yang adil. Adil ni bermaksud baiklah. Baik yang boleh diikuti. Tetapi tidak mengikat kita sebagai satu dalil. Itu saja. Saya sebut tekad. Kemudian kena tasyiq dengan sunnah bukan tasyiq. Anda kena faham maksud dari segi tasyiq.
Tasmiyah itu penting. Saya pernah tanya juga definisi ni dalam exam. Iaitu saya nak tahu adakah anda semua faham, pelajar faham untuk sunnah tasmiyah, sunnah yang menjadi undang-undang dan sunnah yang bukan tasmiyah, sunnah yang bukan jadi undang-undang. Sebab Rasulullah ni manusia juga. Dia bukan robot, dia bukan malaikat. So, Nabi ada buat perkara yang manusia lain buat. Ada. Seperti makan, minum, berlari, nangis, contoh ada. Tetapi, yang mana yang perbuatan-perbuatan bagi dia itu, yang patut kita ikut, yang mesti kita ikut sebagai satu undang-undang, sebagai satu hukum. Itu sebagai sunnah tasmiyah. Tetapi perbuatan-perbuatan baginda yang tidak menjadi hukum. Maksudnya benda itu biasa. Yang Rasulullah buat seperti manusia-manusia yang buat. Itu sunnah bukan tasmiyah. Sunnah bukan perundangan. Dia bukan undang-undang. Dia bukan satu hukum yang mesti kita ikut. Cuma kebiasaan-kebiasaan baik itu perlu diteladani. Sebab itu ada ulama bintangkan dia sebagai adab. Kan? Adab makan, adab minum. Yang buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi disebut sunnah dan sunnah. Sebab itu apa yang Nabi bawa tu sebagai satu bentuk law, sebagai satu undang-undang yang legal dia punya perkataan dia, yang tu mesti. Contoh puasa, wajib, solat dan sebagainya. Okay? Sebab itu pembahagian sunnah tasmiyah ialah apa yang datang daripada Rasulullah atas sifatnya sebagai Rasul. Supaya kita faham itu sebagai undang-undang ataupun sesuatu lain. Okey, kehujahan sunnah. Kehujahan sunnah ni ada boleh baca. Itulah saya kata ini menunjukkan bahawa sunnah adalah satu hujah ataupun satu dalil syarak yang mesti kita ikut. Yang mesti kita ikut. Maksudnya, kalau seorang kita ikut sunnah, dalil itu bermaksud dia tidak faham apa maksud apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya dia tidak beriman dengan sunnah lah. Yang bahagia ni takut jadi macam ahli hadis. Tak. Kita mesti percaya terima apa saja yang Rasulullah buat sebagai satu dalil. Jadi saya rasa ini tak ada masalah bagi kita. Kemudian pembagian hadis. Pembagian hadis ini penting anda tahu ialah hadis terbagi pada hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. So anda tahulah hadis mutawatir, masyhur dan ahad ni kita bincang berdasarkan sanad. So maksud sanad inilah bilangan. Bilangan perawi yang meriwayatkan sesuatu hadis. Tak, mutawatir ramai maksud 2 orang saja lebih kurang. Ahad ni seorang. So anda nak tengok adalah anda tengok mutawatir ni adalah hadis yang diwakilkan oleh ramai orang. Maknanya kalau hadis masyhur ni hadis yang diriwayatkan oleh sedikit, yang apa nilai sedikit itu lebih kurang 2 saja. Yang penting anda tahu adalah ahad. So dalam menilai hadis ni sama ada hadis kuat atau tak kuat dalam melihat hadis riwayat dia. Kita bahagi mutawatir masyhur ahad ni, dan kita bahagi ikut sahabat yang dengar daripada Rasulullah. Bukan sahabat yang dengar daripada sahabat yang lain. Itu tak sih. Maksudnya dalam satu-satu keadaan apabila Rasulullah itu bercakap, Rasulullah bercakap itu semasa baginda duduk tu, siapa sahabat yang berada di sekeliling. Maksudnya seorang dia dengar ke? Contoh Aisyah biasanya dia seorang dalam rumah kan sebab isteri. Ataupun Abu Bakar seorang dia dengar ke? Seorang yang dengar itulah yang jadi ahad. Yang jadi hadis itu ahad. Jika individu yang dengar itu mempunyai masalah. Contohnya dia tak bisa dengar, telinga dia mungkin dah tak berapa kuat ke, dia terlalu tua ke, ataupun dia ada kala dia suka bergurau, jadi mungkin kata-kata dia itu betul ke tak betul ke, itu yang jadikan hadis itu menjadi penilaiannya rendah. Tetapi jika yang dengar daripada Rasulullah itu pada satu masa itu ramai, maka hadis itu akan menjadi sangat tinggi taraf dia, sangat kuat. Itu yang anda kena bezakan. Sebab itu hadis mutawatir, dalil dia, kekuatan dia seperti dalil Al-Quran. Sebab ramai dengar. Mustahil terakal yang para sahabat ini akan berdusta pada Nabi SAW. Sebab itu hadis mutawatir, darjat dia sangat tinggi. Yang terbaik adalah mutawatir lafzi dan ma'nawi. Kemudian diikuti oleh hadis masyhur. Dan seterusnya yang paling rendah adalah hadis ahad. Okey. So saya lajukan sikit kat sini. Saya terus pada hadis ahad, dibahagi pada hadis ahad, hadis hasan dan hadis dhaif.
So hadis ahad ni, sebab hadis ahad ni yang biasa kita jumpa dalam kitab-kitab hadis kan. Dalam anda dapat WhatsApp ke yang disebar-sebarkan tu, kita nampak hadis ini sahih kan. Anda jumpa hadis ni apa? Hadis ni hasan. Hadis ni dhaif. Ini yang banyak berlaku dalam hadis. Banyak status. Susah kita nak ikut. Oh, hadis ni mutawatir. Hadis ni masyhur. Susah. Sebab banyak hadisnya kata dia sahih, hasan dan dhaif. Okey. Jadi hadis sahih dia mesti ada 5 syarat yang saya listkan dalam tu adalah pertama dhabit. Dhabit ni bermaksud perawi tu ingatan dia sangat kuat. Dhabit. Kalau ngafal ni mudah ingat. Kalau student ni kita kata, oh ni dhabit ni ini mat ni dhabit. Bermaksud dia kuat ingat. Dia baca je dia ingat. Macam ada setengah kita lah dengar radio je, dengar lagu je, sekali dengar boleh hafal. Hebat tau. Maksudnya mudah ingat. So begitulah setengah sahabat, setengah perawi ni, dia dengar sekali dia Rasulullah terkuat. Cuma dia ingat. Itu kita panggil dhabit. Dhabit. Rawi yang adil bermaksud rawi yang baik. Adil ni bukan istilah bahasa Melayu. Kalau anda baca bahasa Melayu, dia kata, oh dia ni adil. Maksud dia ni bagi benda sama rata. Tak? Ataupun dalam istilah fiqh ialah meletakkan sesuatu pada tempat. Tapi betul sebenarnya istilah tu meletakkan sesuatu pada tempat. Bila seorang itu dia meletakkan sesuatu pada tempat, dia baik. Tak, contoh anda. Anda pergi kedai, ambil roti dan bayar. Anda meletakkan sesuatu pada tempat lah. Bermaksud anda beli benda tu kan. Kalau kita ambil, kita buat balik, kita tak bayar. Bermaksud kita buat sesuatu tidak diletakkan pada tempatnya yang betul. Sebab roti itu bukan hak milik kita. Bukan hak milik kita, kita kena beli dan kena bayar. Sikap membayar itu sikap yang baik. Sebab tu dalam perbahasan hadis dia ada istilah-istilah dia ada jargon. Kita sebut jargon lah. Bermaksud apabila kita guna istilah perawi yang baik bermaksud perawi itu seorang yang adil. Seorang yang adil. Sanad bersambung bermaksud dia bersambung antara satu orang yang mendengar kepada satu orang yang mendengar. Contohnya kalau lah Abu Bakar dia dengar dari Rasulullah. Itu kita panggil hadis ahad kan. Abu Bakar dengar daripada Rasulullah. Kemudian Umar dia dengar daripada Abu Bakar. So dia bersambung. Kemudian Ali dengar daripada Umar. Dia bersambung. Tiba-tiba ada seorang sahabat. Contohnya Suwaibah. Suwaibah dia tak dengar daripada Rasulullah. Tapi dia dengar daripada Abu Bakar. Dia kata dia dengar daripada Rasulullah. Contohnya Suwaibah yang asalnya dia sebenarnya dia dengar daripada Abu Bakar. Dia kata dia dengar daripada Rasulullah. Itu salah. Kaedah itu yang kita panggil sanad itu tak bersambung. Dia ada putus. Dia ada sambungan sebab dia tengah-tengah antara Suwaibah dengan Rasulullah. Patutnya riwayat itu berbunyi an Suwaibah daripada Suwaibah an Abu Bakar an Rasulullah. Tetapi Suwaibah dengan riwayat dia kata an Suwaibah an Rasulullah. Itu salah. Sebab itu dalam periwayatan hadis, para pengkaji hadis dia akan mengkaji perkara ini, dia akan meneliti perkara ini adakah betul sebuah riwayat itu disebut secara bersambung atau tidak bersambung. Tiada syak bermaksud tiada keraguan. Keraguan yang paling penting adalah dia tidak bercanggah antara satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi hadis dengan periwayatan hadis yang lain. Itu syak. Jika janggal lah. Syak ni dalam masalah bermaksud janggal. Jika satu hadis diriwayatkan oleh seorang, contohnya oleh Afifah, dia meriwayatkan satu hadis, kemudian Diana pun dia meriwayatkan satu hadis. Tentang isu yang sama, tema yang sama, tajuk yang sama, tiba-tiba berbeza. Itu yang kita panggil syaz, pelik. Bangga ni, awak riwayat lain, dia riwayat lain. Tak. Orang kata kelah ada, orang kata kelah batal. Yang mana satu, mesti ada salah satu yang betul. Jadi hadis itu akan turun salah, dia tak boleh jadi sahih. Jadi hadis yang tidak sah, hadis itu sama, sekata. Walaupun dalam lokasi yang berbeza, dalam situasi yang berbeza, dalam majlis yang berbeza, yang mendengar dari Rasulullah, tetapi cerita dia sama, maka hadis itu akan dikata hadis yang tiada sah. Maka katanya akan sahih. Jika sah berpelik kan, macam anda baca cerita. Masa saya pernah cerita dah kelas itu. Contohnya hadis kencing sambil bagi lelaki lah, perempuan tak boleh.
jika seorang kita baca hadis, hadis ni boleh kita berdiri, hadis ni tak boleh kita berdiri. Dia tak boleh nak kata syah lagi, kena tengok dulu konteks. Okey, ni konteks dia macam mana, konteks dia macam mana, konteks ni kecil tempat kotor, konteks ni kecil tempat bersih. Okey, kita boleh merge. Tapi kalau sama-sama konteks tempat bersih tapi berbeza, itu kena kita tengok. Adakah masalah pada perawi, adakah perawi riwayatan itu betul atau tidak? Kalau tidak, ia akan menentukan syah. Jadi pengkaji hadis dia akan mengkaji benda ni untuk meneliti adakah isu-isu syah wujud dalam hadis. Kemudian sifat cacat. So, satu hadis yang cacat ialah dia ada banyak sebablah cacat ni. Sama ada cacat dari segi perawinya, cacat daripada situasinya. Contohnya hadis tu cerita pasal pasal perang, tiba-tiba yang menceritakan dia tak pergi perang tu. Dia cacat, dia sama ada termasuk tipu di situ. So, hadis yang cacat ni segala yang ada kecacatan lah, yang aib pada hadis itu akan menyebabkan hadis itu tidak sahih. Jadi anda kena ingat ni je, dalam pembahagian hadis ahad ni sama ada sahih, hasan ataupun dhaif, anda kena ingat 5 ciri pada hadis sahih ni. Kelima 5 ciri pada hadis sahih ni mesti ada bagi membentuk hadis itu sahih. Tetapi dia akan turun kepada darjah hasan jika satu daripada 5 syarat tersebut iaitu dhabit. Tidak ada. Jika perawi itu tidak dhabit, yang lain okey, cuma dhabit tadi. Sanad bersambung okey, rawi adil okey, tak ada syaz okey, tak ada cacat okey. Dia juga perawi dia tidak dhabit, dia akan turun pada hasan. Jadi bukan. Tetapi jika tak dhabit ada, syaz pun ada, yang lain okey, dua tu ataupun dua syarat lain yang selain daripada itu, ataupun semua syarat itu tak ada, maka itu akan jadi dhaif. Kelima-lima syarat itu jika tak ada semua, kita akan kata dhaif yang bersanad. So hadis itu kita kata, sebab ada istilah juga kalau anda baca hadis, hadis ini terlalu dhaif. Ada istilah hadis ini dhaif, tetapi dhaif yang ringan. Istilah dia dhaif yang berat, dhaif yang ringan. So, dhaif yang ringan ada semua ulama masih boleh terima lagi. Untuk aspek-aspek amalan tertentu, terutama dalam aspek fadilat, okey. Tapi kalau dhaif yang bersangatan, yang sangat berat, maksudnya semua elemen 5 tadi, rawi bersambung sanad dan sebagainya, semua tak ada turut, ada masalah, maka hadis itu akan jadi sangatlah dhaif. Sehingga setengah ulama mengatakan hadis yang sangat dhaif tidak boleh diamal langsung, tidak boleh diterima langsung. Diterima dalam konteks kita sadar pada Rasulullah SAW. Sebab ada setengah orang kata, tak apalah hadisnya dhaif pun. Tak. Jadi dia baik. Okey kalau kita tu, cuma jangan sandar pada Nabi. Sebab bila kita sandar pada Nabi sesuatu yang tidak betul, sebab dia dhaif ni bermaksud keboleh percayaan, keboleh yakinan kita bahawa itu adalah hadis yang Rasulullah sabdakan, katakan dia dhaif. Dhaif bermaksud sahih ni, maksud sahih daripada Rasulullah. Dhaif bermaksud dhaifnya dia daripada Rasulullah. Maksud kita tak percaya ni daripada Rasulullah. Dia bukan isu cerita, dia isu sanad. Sebab tu bila kita bincang hadis dari sanad adalah sejauh mana sanad itu, perceritaan, periwayatan dari hadis itu betul daripada Nabi. Itu yang jadi isu yang besarnya, yang aku tahu bincang sahih, hasan dan dia bukan isu baik. Sebab ada hadisnya. Banyakkan hadis yang dia ada unsur baiklah bila orang sandar pada hadis ni. Tak hadis kata buat ni dapat syurga, berlipat ganda, dapat mahligai di syurga dan sebagainya. Betul. Tapi adakah betul Nabi kata? Sebab kita takut jika itu tak betul dengan Nabi kata, dan kita terkena pada satu hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Maka ada hukumnya siapa yang menipu daripadaku satu perkataan, man kadzaba alayya, siapa yang menipu aku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa, maka bersedialah tempatnya di neraka. Itu yang kita tak mahu tu. Jadi hati-hati kat situ. Kemudian kalau anda tengok masa saya tulis adalah jenis-jenis hadis kan, hadis dhaif, saya sebut hadis mursal, hadis yang gugur sanad, tadi yang saya kata tadi. Ada yang gugur, dia menggugurkan sendiri atau
pun dia tak sedar. Dia sebenarnya telah ambil hadis yang telah gugurkan. Dan contohnya tabi'in. Sebab dia ada bersama sahabat, sama tabi'in, tabi'in dan sebagainya lah. Tabi'in banyak lah. So apabila gugur salah satu sanad yang bersambung kat situ, dia diistilahkan mursal. So hadis ini akan menjadi dhaif. Hadis mudallas pula hadis yang menyembunyikan perawi. Dia menyembunyikan ayat perawi. Dia bahasanya kalau hari ini saya dalam kuliah saya sebut. Kadang-kadang ada perawi an abihi kan, daripada anak, daripada ayahnya. Sebab sahabat bukan sahabat lah, sahabatnya seorang hadis tabi'in. Zaman tabi'in ada periwayat daripada anak, dia dengar daripada ayah dia. Ayah dia dengar daripada sahabat, sahabat dengar daripada Rasulullah. Kadang anak dia, sebab hadis ni suatu, siapa yang dapat baikkan hadis ni, dia macam satu scholar lah, satu sijil yang tinggi lah, maksudnya seorang tu boleh mereka. So dia nak masuk juga nama ayah dia. Dia nak masuk juga nama ayah dia dalam silsilah periwayatan itu. Dan mungkin betul ayah dia dengar. Cuma ayah dia ni mungkin ada penyakit, kata apa, demensia. Demensia tahu kan? Dia macam nyanyuk ke, pelupa ke. So dia nak masukkan juga. Padahal ayah dia nyanyuk. Dan tak mungkin berlaku terjatuh. Atau juga ayat tu, cerita hadis tu, makan hadis tu, mungkin akan gugur tengah hayat dia kan, sebab mungkin dia pelupa. Jadi kelupaan itulah yang boleh menjadikan satu hadis. Tapi dia tak kata, dia tak cerita bahawa ayah dia ada aib. Itu yang menyebabkan hadis itu menjadi mudallas. Walaupun hadis itu tadlis. Ya? Itu yang kita sebut. Di sini adalah etika sebenarnya. Etika perawi. Sebab tu dalam exam yang saya plan nak buat tu, satu sebab terjadi, saya beritahulah sahabat, saya ada tanya tentang apakah etika, apakah ada adab yang boleh menyebabkan sesuatu hadis itu jatuh haram. Iaitu etika periwayatan hadis, apabila dia meriwayatkan hadis, dia mesti jujur. Dia mesti sebut. Orang yang dia dengar hadis ni sebenarnya ada masalah sebenarnya. Ingatan dia tak berapa ke, dia sikit-sikit dia pernah berbohong. Dia kena cerita. Sebab tu, kita hari ni, kita ni sebabkan hadis ni bukan untuk periwayatan hadis je lah. Ini untuk amalan hidup kita pun tak. Kita mesti jujur dan sebagainya. Kemudian hadis makruf, perawi yang dituduh berdosa. Perawi dituduh berdosa maksudnya ada ada periwayat lain yang saya tak guna sahabat. Sebab kita dalam ilmu hadis ni kita nilai sahabat semuanya bagus. Biasanya masalah pada perawi yang doa ni adalah pada zaman tabi'in. Sebab anda kena ingat satu formula ni. Macam juga formula kalau kita baca kitab hadis Bukhari dengan Muslim. Anda bila baca Bukhari Muslim, anda tak boleh tanya, sahih ke doa? Tak boleh. Sebab Bukhari Muslim, nama kita ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sebab tu bila kita jumpa satu hadis, anda nampak Bukhari atau Muslim, automatik kita akan kata sahih. Itu formula. Tapi kalau anda baca kitab Nasa'i, Ibnu Majah, kan, apa lagi Abu Dawud, apa lagi Abu Dawud, apa lah, Daruqutni, apa semua apa, kita akan kita akan tangsi, kita kena siasat. Sahih ke hasan saja. Itu formula. Kita juga dari segi sahabat. Formula dia sahabat. Bila kita dengar periwayatan daripada seorang sahabat, kita tak boleh kata sahabat ini berdosa. Tak boleh sebab ada hadis yang Nabi menyucikan sahabat. Kan kalau ada hadis Nabi kata sahabat tu ni kalau bandingkan dengan kamu semua adalah seperti seperti bukit Uhud kan. Dia punya pahala dan sebagainya. Sebab itu kita mensucikan sahabat. Siapa yang menghina sahabat sebenarnya tak boleh tak boleh. Sebab itu dalam perbincangan hadis pun apabila mengkritik satu hadis, kita tak mengkritik sahabat sebenarnya, kita mengkritik pada tabi'in zaman sahabat. Dan perkajian pun adalah tabi'in tu. Sebab itu hadis yang perawi yang dituduhkan ni adalah perawi yang dikatakan yang dikatakan berbohong, pernah berbohong kan. Itu biasalah kadang sifat manusia. Kalau kita pun kadang kita ada bohong sunat, bohong tak sunat, timbul pula bohong sunat kan. Ada yang muka dia tuduh lemah, ataupun dia tuduh dia ni pernah
pernah buat sesuatu yang menyembunyikan dan sebagainya lah. Ada semua tuas makan yang ditambah exaggerate orang kata tak. Ada cerita sikit dia besar-besarkan, ditambah garam, gula, sos untuk menyedapkan cerita tu. Begitu dah ada. Sebab tu sebenarnya fenomena kita hari ni pun dalam kita bercakap mengembangkan apa-apa pun sebenarnya kita ada pengaruh tu juga. Kemudian hadis makhluk, hadis yang tukar-tukar ni lah. Makhluk ni sebenarnya hadis yang macam orang yang tak adalah dimensi lah. Orang nyanyi ke apa. Kadang dia pegang banyak hadis. Tak, dia tertukar. Hadis ni dari siapa kan? Ni dari Ali kot contoh. Hadis ni dari siapa? Daripada Aisyah kot. Dia tertukar. Dia Aisyah dia kata daripada Ali. Yang dia dengar lah. Tadi tu. Dia dengar daripada Ali. Dia kata dia dengar daripada Aisyah. Dia tertukar. So artinya makhluk. So sifat ini dah yang memberikan hadis tu. Apa guna kita nak belajar ni? Orang kata, apa guna nak belajar hadis doa? Hadis lah kan? Gunanya adalah dari sudut berujar. Sebab kita belajar usul fiqh. Usul fiqh kita belajar adalah meneliti sesuatu dalil yang kita dapat itu adalah kuat atau tak kuat. Dan itu strategi kita. Kita bukan belajar fiqh anda perlu ingat ni. Kalau kita belajar fiqh, kita belajar satu kali, ini dalil dia. Aku yang kuat. Itu fiqh. Dan maksud, kau nak puasa selepas 15 Syakban. Boleh ke tak boleh? Ada kata boleh. Itu fiqh. Tapi kita sekarang kita belajar, ada kata boleh. Ada yang kata boleh. Tapi kita kena tanya lagi. Hadis tu kuat atau tak kuat? Kan? Hadis tu betul tak betul? Hadis tu sahih tak sahih? Sebab kalau hadis tu tak sahih, kita tak dapat. Nampak tak? Macam kita belajar tentang apa ni? Macam semalam lah. Kemarin orang bincang pasal apa ni? Pasal nisfu Syakban. Tak, orang bincang. Nisfu Syakban baca Yasin. Nisfu Syakban sembahyang malam. Tak, tahajud dan sebagainya. Kalau orang belajar fiqh, dia buat dia. Kan? Dia buat dia. Okey. Malam tu adalah malam tukar apa? Tukar kitab kan? Tukar buku catatan. Orang buat je. Tapi dalam fiqh, dia katanya balik. Betul ke hadis tu? Kuat ke hadis tu? Itu yang tujuan kita belajar ni. Supaya anda menjadi seorang yang bukan seorang cerewet. Tak. Kita nak pastikan setiap sumber dalil dalam undang-undang Islam yang kita terima adalah sesuatu yang pure, yang berkualiti, yang mempunyai taraf kedudukan yang tinggi. Tak. Dia sama je sebenarnya macam kita hubungan sosial harian lah. Kalau anda dengar daripada kawan awak kata, kelas besok batal. Kalau seorang yang menyampaikan kelas besok batal, itu seorang yang suka berhubungan, dia tak. Kita santai je. Tapi kalau seorang yang kita cakap seorang yang sangat apa nak kata, sangat lurus, mak belia macam tu, betul lah. Dia rasa, kan? Mak belia rasa. Itu sebabnya. Okey? Kemudian hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni senang cerita ialah hadis rekaan. Dia bukan hadis lah. Dia sesuatu yang direka dengan tujuan supaya umat Islam keliru. Sebab tu dia direka oleh golongan zindik, golongan penipu-penipu. Kalau anda baca kisah sejarah zaman Umayyah Abbasiyah, ada setengah ulama itu disebut, macam ni ada dengar cerita ulama tu kan? Ulama tu ulama yang jahat. Bermaksud ulama ni ialah nama ulama sebab dia alim. Tapi dia menyalahgunakan kealiman itu untuk menggodek Tuhan. Itu kan ulama tu. Kalau zaman dulu kan, zaman perlingkahan ataupun kata apa, ekstrim mazhab. Macam kita inilah ekstrim parti politik. Bergaduh dalam Facebook, bergaduh dalam WhatsApp. Sebab kasih. Dia pun tak. Begitu juga zaman dulu. Setengahnya bergaduh kerana mazhab, kerana ekstrim. Jadi, tengah keekstriman mereka ni, mereka sanggup memanipulasi sesuatu kisah menjadi hadis. Dia kata, ni hadis ni. Itu yang bahaya tu dalam masyarakat. Sebab tu hati-hati. Terutama golongan-golongan zindik, golongan penipu, golongan apa lagi yang cuba menipu hadis. Sebab tu penting bagi pengkaji agama dia mengkaji atau sesuatu yang dikatakan hadis itu adakah betul kan dia hadis ataupun dia itu hadis maudhu' yang palsu yang dia
ikutan kita betul. Okey. Kemudian mauquf dan maqtu nak bezakan antara hadis itu sampai pada Rasulullah ke, sahabat ke ataupun tabi'in. Sebab tu kalau sampai Rasulullah kita panggil mauquf. Dan contohnya An-Nu'man bin Bashir, An Abu Bakar, An Rasulullah. Dia jadi mauquf an Rasulullah. Tapi kalau tak sampai pada Rasulullah, An Abu Bakar dan Abu Bakar qala wa qala Abu Bakar, maka dia jadi hadis itu mauquf. Tapi kalau dia kata An Umayyah ke An Busairah ke daripada tabi'in wa Busairah qala, so dia jadi maqtu. Ingat Kemudian tahammul dengan adab. Tahammul ni adalah untuk terima hadis. Adab ni untuk menyampaikan hadis. Tahammul tak ada masalah. Yang paling penting yang kena tahu adab untuk menyampaikan hadis. Contohnya anda pergi satu majlis. Majlis itu dibaca hadis oleh contohnya seorang Cina. Dia kata, oh ini ada satu hadis kan. Wah dengar satu hadis, lu dengar Kita kena jaga betul hati dia. Itu bermaksud syarat untuk menyampaikan hadis. Dia mesti Islam balik dobel angkat hadis. Tapi tak jumpa hari ni tak. Hari ni bukan zaman kita cari riwayat dah. Katakanlah zaman dulu. Contohnya seorang, bukan anda lah, seorang dia menyampaikan satu hadis yang dia dengar daripada Abu Jahal. Boleh tak Abu Jahal menyampaikan hadis? Dan contohnya An-Nu'man An Abu Jahal. Abu Jahal qala. Abu Jahal berkata. Tak boleh Sebab Abu Jahal seorang yang bukan Islam. Sekalipun dia berada sezaman dengan Nabi. Sebab Abu Jahal kita tak boleh kata dia sahabat tak. Abu Jahal sahabat tak? Kepak saudara Nabi. Oh Abu Jahal ni kepak saudara Nabi ni. Tak. Maka taraf dia lebih tinggi daripada sahabat. Tak. Sahabat lebih tinggi. Apa dia sahabat? Sahabat ialah mereka yang beragama Islam. Yang duduk bersama dengan Nabi. Yang menganut Islam dengan Nabi. Itu sahabat. Siapa yang bukan Islam, walaupun dia duduk bersama dengan Nabi, dia bukan sahabat. Dia bukan sahabat. So, anda kena bezakan antara sahabat dengan bukan sahabat. So, sahabat seorang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dengan Nabi. Okey, seterusnya adalah tentang peranan hadis. Okey, peranan hadis ada 4. Pertama, menepati menyokong masuk hadis. Masuk Al-Quran. Hadis ni, fungsi dia adalah menyokong masuk Al-Quran. Bermaksud menyokong ialah apa saja yang ada dalam Al-Quran mesti bukan mestilah, sebahagiannya disokong. So, kalau kita baca hadis dari Al-Quran sama kan. Contohnya tentang keberadaan. La yahillu malam lil muslim illa bi tibin min nafsi. Dengan ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an tijawatan an taradun minkum. So antara minkum dasarkan keberadaan dengan illa bi tibin min nafsihi. Mempunyai maksud yang sama. Iaitu setiap kali yang kita buat itu mestilah dengan kerelaan hati. Ditibing dengan nafsi. Dengan kebaikan hatinya. Atau antara dengan itu. So sama. Itu fungsi yang sama. Maksudnya kalau kita baca menilai dalil kan. Sebab tu kadang bila kita mencari dalil Al-Quran hadis. Kita cari dalil Al-Quran. Oh ayat Al-Quran macam ni. Kita cari hadis. Hadis sama. Tak apa sama. Itulah konsep kita berhujah. Bila kita berhujah, kita mesti dalil Al-Quran. Bila Al-Quran ada, kita mencari hadis pula. Hadis tu menyokong yang sama. Itu menjadi kuatlah. Maksudnya, itu yang kena dengan tarutu hukum amwal itu. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat kamu ini. Kamu mengikutinya. Kita Allah wa Rasulullah. Yang kedua, menjelaskan maksud Al-Quran. Sebab ada Al-Quran, diturunkan Al-Quran kalau kita baca, dia diturunkan dalam nas yang ringkas dan pendek. Kan, tengahnya. So, maksudnya sangat umum dan dia dijelaskan oleh hadis. Dijelaskan oleh hadis. Sebab itu, kerana hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Fi masa bersama Al-Usul. Dia menjelaskan maksud ayat wa'atu zakat. Keluarkan zakat. Kalau orang sana kata apa? Tolong orang bawah. Tolong. Sebenarnya, apa itu zakat? Apa yang kena zakat? Untuk apa yang kena zakat? Banyak-banyak kalau zakat. So, hadislah yang keluarkan. Misalnya kita baca tentang hakim solat. Irisan solat. Solat apa nak diri? Datang hadis kan. Solat ada 5 waktu. Cara dia dengan 13 rukun solat. Itulah fungsi hadisnya menjelaskan. Yang ketiga, membataskan maksud Al-Quran. Sebab Al-Quran
Kadang dia umum tadi, kadang maksudnya terlalu luas. Jadi Al-Hadis dia datang membataskan. Kalau Al-Quran kata Hurimat alaikum maitah, diharamkan kamu makan bangkai. Tapi ada bangkai yang boleh makan, yang diceritakan oleh hadis kan. At-tuhur ma'uhu wal hallu maitah. Bila suci air, maka bersihlah maitah bangkai air. Iaitu semua hidupan air. Hidupan air tak payah sembelih kan. Ikan sotong ada, kalau kita pergi pasar tu tak sotong yang tak sembelih lagi. Saya nak makan. Tak sembelih lagi. Yang makan hidup saya nak sembelih kan. Mana ada. So ikan, sotong, udang semua kita beli yang dah bangkai. Tak ada orang yang nak sembelih ni. Kecuali anda beli ikan apa ni? Ikan sawah lah. Ikan sawah tengah dijual dalam bentuk masih hidup. Tak. Kita masuk, dia membataskan masuk Al-Quran dalam keadaan ada perkara yang dijelaskan oleh Al-Quran secara meluas, secara umum. Maka itulah yang dijelaskan Al-Quran. Kita Al-Quran cerita tentang hak anak untuk mempercayai. Kan? Yusikumullahu fi auladikum. Maksudnya setiap anak confirm dapat persatu. Saya pun dalam kuliah itu saya cakap, seorang tu anak pada seorang, dia automatik dia dapat persatu. Walaupun ayah dia lupa nak bagi wasiat. Kan? Kalau kita tengok dalam 3 Abdul, siapa minat kita suami, dia kata Abdul Wahab, anda tak dapat berapa sebab ayah tak juga wasiat kat awak kan. Contoh. Mana boleh dalam hukum Islam tak perlu wasiat pun untuk anak sebab anak ada wasiat. Tetapi keumuman nas itu sebenarnya telah dibatasi oleh satu hadis. Dia itu qatil. Walaupun anak tu macam dapat tu, kalau anak tu bunuh ayah dia tak akan dapat berapa daripada ayah dia. Bagaimana kalau anak tu bunuh jiran dia? Apalah. Tapi bukan dia bunuh dia. Sebab yang dia mewarisi daripada ayah dia. Kan jiran tu ayah dia. Dia buat rumah pula. Jiran dia dan jiran itu ayah dia. Nampak tak? Tapi saya nak ceritakan ni adalah anak otomatik dapat berapa daripada ayah. Kalau pun ayah tak bagi wasiat, tak apa. Ayah dia kata kau ni anak berhaka kan. Tak dadah ikat apa semua ni. Aku tak halalkan harta besar aku untuk kau. Ayah dia kata kan. Pasal esok tu mati. Semua adik-adik kata, kau belum, kau tak akan dapat berapa sebab ayah dah marah dah. Ayah haramkan kau daripada harta dia. So ayah dia kata, aku haramkan harta tu daripada kau. Dia sebab ayah dia mati. Dia dapat tak bersatu? Dia dapat. Sekalipun ayah dia kata, ayah dia kata tu tak valid, tak legal. Dia tak legal. Sebagai seorang anak, dalam hukum Islam, anak itu akan dapat bersatu. Janji satu je, dia tak bunuh ayah dia. La yawisa qatil. So benda-benda lain tak boleh menyekat. Ini hukum lah. Okay? Yang keempat dah menambah yang tidak sebut Al-Quran. So ada juga hadis datang dalam keadaan Al-Quran tak cerita. Tapi hadis yang cerita. Tak, contohnya tentang makan binatang buas. Tak, makan keldai. Kalau anda baca hadis ada 2 bentuk keldai kan. Kedai kampung, kedai bandar. Ya ke? Kedai kampung, kedai bandar. Tak boleh makan kedai kampung. Kedai kampung yang dikatakan apa? Degil yang kata takut mewarisi. Itulah yang dibaca. Tentang haram makan binatang buah, menghidupkan tanah mati dan sebagainya. Nah, tanah mati ni anda tahu tak? Itu tanah yang dibina di kawasan-kawasan, tanah yang dibina pula. Tanah yang ditebus guna di kawasan yang tidak ada orang guna, tidak ada orang tebusnya. Contohnya di tepi-tepi hutan dan sebagainya. Kita panggil tanah mati. Dan siapa yang menghidupkan tanah itu, dia buka, dia usahakan, maka dia akan dapat hak ni. Dia akan hidup tanah. Okay, so kita dah 45 minit. Saya buka untuk soalan lah. Selama 15 minit. Boleh tak? Siapa nak tanya tentang sunnah yang saya bincang ni? Masa kuliah pula. Kasih sebab korang cakap. Kalau dalam kuliah boleh tak? Saya nak point, nak tanya siapa. Okay, ada soalan tak? Okey, soalan tak apalah anda pegang soalan dalam chat ada. Okey, Ustaz, kalau anak luar nikah dia dapat faraid tak? Okey, anak luar nikah dia dapat tetapi daripada ibu, bukan daripada si ayah. Sebab anak luar nikah ni dia anak yang tak sah-sah. Tak, anak luar nikah adalah anak yang tak sah-sah. Tak sah-sah dengan siapa? Dengan ayah. Sebab dalam Islam kita binkan ayah, bintikan ayah kan. Ben anak lelaki, binti anak perempuan. Tak. Contohnya kalau Rabi'ah tu Alawiyah binti. Kan? Kalau siapa lelaki, Alif Taufi bin. Ben tu kepada ayah. Jadi dia tidak akan dapat sesuatu daripada si ayah dia.
Dia dapat daripada mak tak? Dia dapat daripada mak. So anak luar nikah dia tetap dapat sangka, dia dapat sangka daripada mak dia sebab mak ni confirm beranak. Kan sebab anak tu keluar sama dia ikut jalan tingkat atau jalan luar tu tidak bukan tingkat. Dia tetap keluar daripada ibu tu. Maka anak luar nikah dia akan dapat sebab dia akan dapat faraid. Okey, soalan lain tentang sunnah hadis. Ada? Kita ada 37 hadis hari ni. Okey. Ada soalan lain? Semua dengar Okey, boleh So, saya rasa mungkin selepas ni kita akan buat tutorial untuk ijma' dan untuk qiyas. Okey, supaya anda dapatlah lebih detail perbincangan secara langsung dengan perbincangan secara tak langsung dari dalam YouTube atau semuanya lah. Supaya anda walaupun tak masuk kelas kita walaupun kita tak masuk kelas kita buat secara online ni supaya anda saya nak pastikan anda dapat. Saya rasa cara kita macam ni anda mungkin dapat lebih banyak daripada kuliah biasa. Sebab kuliah biasa ni kita buat je kita keluar tak. Cuma mungkin cara tugasan kita je lah yang menggantikan tu. Tapi saya nak anda kalau ada masalah just tag saya lah sama ada dalam group ataupun personal. Tapi tag dalam group ni bagus juga sebenarnya supaya orang lain pun dapat jawapan yang sama kat soalan tu yang mungkin nak tanya tapi masih segar. Okey. Ada soalan lagi? Akmal Siti. Okey Akmal Siti faham. Okey. Okey, lagi ada soalan. Nurul Nadira, Nur Izzati, Nur Syakira, Ain, Amirul Hal, Akma, Amira, Atika, Diana, Ikram, Pak Ikah. Saya baca nama banyak ni. Okey, boleh jelaskan dalil berkaitan mutawatir lafzi dengan maknawi. Tadi mutawatir lafzi saya pergi laju kan, saya tinggal. Mutawatir lafzi ni bermaksud mutawatir, hadis tu mutawatir. Maksud mutawatir anda ingat kan, dia adalah hadis yang didengar oleh ramai. Ada ulama kata 60 orang, ada kata 100 orang. Cuma dia beza dari segi lafzi dengan makna. Lafzi ni bermaksud lafaz dia sama. Setiap ayat dia tu lafaz dia sama. Contohnya dia ada satu hadis dia ada dunia ni, di dunia. Tentang hadis mutawatir lafzi iaitu hadis tadi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya, dia tidak ada hadis yang berbunyi man kadzabani. Contoh. Man kadzabani, tak ada. Dia mesti man kadzaba alayya. Itu bermaksud mutawatir lafzi. Maksudnya persamaan hadis tu dari segi lafaz dia sama dah tu. Maksudnya semua 60 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tu yang dengar daripada Rasulullah dan tabi'in dengar pula adalah sama saja dia punya susun lafaz dia. Itu lafzi. Maknawi dia makna dia sama. Tapi ayat dia berbeza. Contohnya saya bagi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perkara itu bermula dengan niat dan setiap orang bergantung apa yang dia niat. Anda mungkin jumpa riwayat lain yang bunyi dia hampir sama. Bunyinya hampir sama tapi makna dia sama. Boleh ke ayat ni? Bunyi dia mungkin beza tapi makna dia sama. Maknawi ni maksudnya makna dia sama. Macam ginilah, anda pernah main tak yang 10 orang depan cakap, pasal sampai kan? Ada setengah, apa yang dia sampai tu input dia sama, tapi ayat yang berbeza. Tak, ayat berbeza je lah kita kata, makna, dari segi makna dia sampai maksud dia, tapi lafaz dia berbeza. Itu maksudnya mutawatir lafzi dengan mutawatir maknawi. Okey? Riwayat Ahmad, hadis sahih tu. Okey, Nurul Nadira. Riwayat saya kata tadi, hanya hadis, kitab hadis. Kalau kita rujuk Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, confirm sahih. Anda tak boleh lagi kalau contohnya seorang kawan awak tersebut, berdasarkan Bukhari kata ataupun berdasarkan Muslim kata, anda tak boleh lagi tanya, hadis Bukhari ni memang sahih ke? Tak boleh tanya sebab dia memang sahih lah. Tetapi selain Bukhari, termasuklah Musnad Ahmad. Ahmad ni kita sebut kitab dia Musnad Ahmad.
dia tak tentu sahih, tak mesti sahih. So, mana-mana kita hadis lain seperti, sebab tu kita hadis lain dia tak sebut sahih. Kalau biasa sebut sahih ialah Sahih Bukhari, Sahih Muslim je. Yang lain kita sebut sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Darimi, apa lagi. Kalau Ahmad kita biasa sebut Musnad Ahmad. Semua ini mesti dikaji. Nah, dia nak kaji ini tak Google je lah. Ada Google pun biasa dapat. Tapi jangan baca satu website lah. Baca 2-3 website. Anda akan confirm lah anda akan dapat. Sebenarnya sekali lagi ni, sebenarnya fitur ini dari segi mendapat data sekarang senang melalui Google. Cuma jangan baca dalam satu saja. Baca lebih pada dua lah bagi saya. Saya pun kadang bila cari hati-hati untuk saya cerita dalam radio atau dalam penulisan saya kadang guna internet juga. Cuma saya mencari beberapa website yang kita boleh yakin yang sama. So bila anda baca 2-3 tu anda confirm lah. Okay, macam mana nak tahu hadis tu hadis maudhu'? Pertama kita nak tahu paling senang hadis maudhu' tu kalau kita nampak dia flag. Flag ni apa maksud dia? Contohnya buat perkara kecil. Macam buat perkara kecil. Tapi kepala dia boleh ekor kali ganda. No. Contohnya senyum. Contohnya ada dia kata, kalau anda senyum, anda akan diberi 1 juta mahligai di surga. Contoh kan. Benda baik nak senyum. Tapi dia flag. Tapi janganlah tu kata, ni doa ni ataupun ni maudhu'. Tak. Kena carilah. Carilah contohnya ambil matan tu, cerita dia letak dekat Google. Paling senang lah ni. Ni saya cerita bagi anda yang bukan tadi lah. Kalau tadi dengan buku kitab lah. Anda tarik dekat situ. Saya rasa kalau muncul mungkin dia ada dalam hadis. Kalau dia tak muncul tarik-tarik, Google pun tak sempat kesan nak. Sebab hadis ni biasanya orang akan tulis, orang akan lapor, orang akan sentiasa guna dalam penulisan dan sebagainya. So kalau kita tarik di Google dan sebagainya, di keyword di mana-mana website, kalau kita tarik tak muncul, itu saya rasa disaksilah palsu. Okay. Sunan dan musnad itu apa maksudnya? Okey, sunan ni adalah hadis, dia bentuk penulisan hadis. Dia bentuk penulisan hadis. Penulisan hadis yang ada kitab hadis disusun mengikut kepada perawi. Dia susun ikut perawi. Contohnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. So contohnya tajuk dia Anas bin Malik. So dia letak hadis Anas bin Malik semua yang diriwayat. Itu yang dikatakan pada saya musnad. Sunan dia ikut tajuk. Contohnya tajuk fiqh, tajuk haji. Apakah hadis-hadis tentang haji? Tajuk bertunang. Apakah hadis-hadis tentang bertunang? Semua hadis kat sini siapa riwayat dia masuk bawah tajuk tu. Itu kalau saya sunan. Musnad dia ikut perawi dia. Okey. Contohnya perawi dia Anas bin Malik. Apakah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik? So dia lambat kat situ lah. Hadis tu ada tunang tu lah, dia bercerai tu lah, hadis zakat. Itu yang beza. Dia tak ada beza dari sudut hadis tu kuat tak kuat. Dia cara meletak. Cara menyusun sesuatu kitab hadis. Itu kita panggil apa? Kesembahan tu je lah. Dari segi kesembahan masing-masing. Okey, lagi ada soalan. No Hazwani, no Izzati, no Syafawani, no Syakini, no Syafiwa, no Syahidah, no Syahidah ada. Ada 2, no Rafika, no Rina, no Izzati ada. Okey, hari ni bagus. Saya punya line bagus hari ni. Cuma saya tak nampak muka anda. Sebab saya punya ni, maklumlah, mungkin internet tak slow, saya tak slow pula, tak laju. Tapi okeylah, kita dapat berinteraksi. Kalau saya nak cari contoh hadis kat online, macam mana nak tahu hadis palsu atau tak? Kadang-kadang saya tak perasan. Okey, Nasrani. Kadang kita jumpa hadis, tak? Sebab tu bagi saya, yang pertama cara anda cari hadis online adalah cari lebih daripada satu website. Kan? Yang kedua, anda cari di website yang kita yakin. Apa maksud website kita yakin? Contohnya website Mufti Wilayah. Dulu Mufti Wilayah sebelum dia jadi menteri, dia ada banyak share irsyad fatwa, kan? Panduan fatwa. Dan di website dia, kadang saya rujuk website dia sebab saya confident kat dia.
dia akan memasukkan hadis dan dia akan memasukkan status. Kalau dia kata masuk hadis ini, dia akan masuk status. Hadis ini adalah dhaif, hadis ini hasan. Ataupun anda pergi website tokoh-tokoh yang anda kenal lah. Contohnya Dr. Mazhar, Dr. Wazaini Ramli, yang kita tahu pribadi dia. Tapi kalau anda masuk website, contohnya website Cinta Hatiku, blog kan, satu blog dia ambil Cinta Hatiku, lepas tu dia masukkan hadis, dia tulis bawah tu riwayat Tabrani. Saya bukan nak kata riwayat Tabrani tak betul, tak. Dia tak cukup. Sepatutnya dia kena sebut riwayat Tabrani, hadis ni dinilai sahih oleh siapa? Al-Albani ke, dia mesti ada macam tu. So, kalau anda baca satu hadis, anda jangan baca matan je. Sebab anda rasa bila kita baca sufik ni, kita terima satu hadis, kita tak boleh terima matan. Cerita hadis tu saja. Contohnya hadis kata, siapa yang selepas 15 hari bulan Syaban tidak boleh berpuasa sunat lagi. Tak, contoh. Kita tak boleh terima hadis itu saja. Saya ingat, bagi peringkat kita, bila anda semua dah baca tajuk hadis ni, anda kena tanya balik, siapa riwayat hadis ni? Hadis ni dalam kitab hadis mana? Contohnya dia tulis itu, Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud dia tak settle lagi tu. Dia kena tulis Sunan Abu Daud, hadis ni adalah hadis yang dikatakan sahih atau dikatakan hasan. Itu baru kemas. Itu baru masuk anda sampai satu level anda bila baca hadis ataupun dengar hadis ataupun cuba tulis satu hadis, anda mula concern tentang status hadis. Itu bagi saya peringkat kita lah, peringkat kita yang pada khusus, iaitu kita dengar hadis, kita bukan dengar saja, kita dah concern. Hadis ni betul tak ni? Hadis ni sahih tak ni? Hasan tak ni? Dhaif tak ni? Maudhu' tak ni? Anda kena ada rasa macam tu. Bukan bermaksud rasa macam kita was-was pada hadis, tak. Kita nak sucikan hadis supaya hari ini banyak lambatan hadis dhaif yang sangat dhaif ataupun hadis palsu yang disebarkan dalam masyarakat. Bagaimana kita nak counter penyebaran ataupun panggil kita viral dengan hadis-hadis yang tak betul ni? Ialah dengan cara setiap orang yang dengar satu hadis itu, dia teliti. Macam kita dengar macam anda lah dapat WhatsApp kan, kita kadang dapat WhatsApp yang tak betul tentang nanti akan PKP akan dilanjutkan lagi sampai bulan 12. So, kita kan forward, dapat forward. Sebenarnya tak bagus. Tapi yang forward kalau kita kata tak betul. Bila kita tak forward, macam hadis juga, bila kita tak gunakan hadis tu yang kita rasa kita sampai dengan hadis tu, kita tak sampaikan maksud penyebaran hadis-hadis palsu ni kita dapatkan. Itu yang penting. Okey. Doktor apa masuk hadis yang halal jadi haram? Hadis yang halal, hadis tu ke siapa? Ataupun masuk hadis? Tak faham soalan. Hadis yang halal jadi haram. Adakah masuk, saya cuba faham soalan awak lah. Adakah masuk sesuatu yang halal boleh jadi haram? Itu kok. Soalan ni dia tu, Nazaiti palsu. Yang saya faham, sesuatu yang halal boleh jadi haram jika dia tidak mengikut aturan syarak. Contoh apa dia yang halal jadi haram? Yang kita boleh contoh, sesuatu yang halal boleh jadi haram. Contoh apa dia? Ada tak? Dan yang saya betul. Masuk hadis yang halal jadi haram. Sesuatu yang halal. Contoh apa? Halal anak kita kok. Contoh, mungkin saya faham macam ni. Anak kita adalah halal bagi kita, bukan halal untuk kahwin. Halal maksudnya kita boleh sentuh dia. Kita boleh sentuh dia tak batal wuduk. Tapi haram jika kita kahwin dengan dia. Itu saya faham. Maksudnya sesuatu yang halal kita mesti guna dalam bentuk dia halal. Ataupun seorang wanita kita halal kahwin. Macam anda lah, kita kawan sekelas, lelaki perempuan halal kahwin. Kalau jatuh cinta je boleh kahwin. Tapi haram jika tak kahwin. Itu yang saya faham lah maksud hadis tu. Okay. Dalam slide Dr. berkaitan hadis maudhu'. Okay. Apa dia? Tentang hadis maudhu'. Oh, itu masuk awal. 3 ke 40. Ni, ada karya Ibn Al-Jab mengaku telah mengubah 34,000 hadis yang halal jadi haram. Okay, maksudnya ini. Yang saya maksudkan itu ialah dalam hadis maudhu' yang direka oleh Abdul Karim bin Abu Aujab itu bermaksud ada perkara yang halal dari segi agama, tetapi hadis maudhu' ni dikata haram. Itu maksud dia. Contohnya ialah makan kaldai. Makan kaldai
bandar, bukan kedai kampung. Sebab anda kalau baca hadis, dia ada dua keadaan. Kedai kampung dihalangkan makan, kedai bandar boleh makan. So, hadis tu tiba-tiba datang dengan mengharamkan semua perkara adalah haram. Itu maksudnya. So, dia telah menghalalkan telah mengharamkan yang halal. Ataupun ada hadis yang mengatakan, contohnya yang halal. Contohnya ialah, apa lagi kita nak kata yang halal. Contohnya hukum nak kata apa? Hukum perempuan bertindik lah, kata bertindik telinga contoh halal. Tetapi datang hadis, dia reka hadis, dia kata perempuan, mana-mana perempuan yang bertindik telinga, dia akan ditindik satu badan. Contohlah nak tunjuk itu yang bermaksud dia maudhu lah, dia cuba menipu ataupun menjadikan yang halal itu halal. Boleh dengan traiti boleh faham maksudnya dia telah mengubah hadis-hadis dan sebaliknya lah yang haram yang jadi halal. Contohnya dia ubah hadis arak adalah haram, tiba-tiba dia kata tetapi pada musim sejuk ataupun keadaan-keadaan tertentu yang bukannya mudarat tapi dalam keadaan tertentu saja, maksudnya dia terlalu umum, rasa arak ni boleh diminum. Itu bermaksud dia mengubah yang haram menjadi halal. Itu hadis. Maksudnya dia tukar ganti. Hadis yang cuba menipu, menukar hadis yang sebetul, maka itu yang menjadi hadis maudhu, menjadi maudhu. So yang saya maksudkan, Abdul Karim Ibnu Abu Aujaq mengaku telah mengubah kira 4,000 hadis yang halal jadi haram dan sebaliknya, yang haram jadi halal. Okey. Sebab tu dalam nak tahu, mungkin nak ramai kata insan lagi nak tahu betul sebab hadis ni bukan ada 10,000, 50,000, beratus-ribu pun hadis ada kan. So hadis ni sangat banyak. Jadi cara kita nak tahu ialah kita kena sentiasa lah membaca, memahami hadis itu, ataupun kalau kita nak cari, kita cuba comparekan hadis itu dalam website ataupun dalam penulisan. Sebab ini saya suka guna website sebab bagi saya hari ini orang menulis kebanyakannya dalam bentuk soft copy ataupun lembut punya salinan kan. Nanti dengan satu masa nanti orang tak berendah buku. Library pun sekarang ni mungkin exam ada dia bekal apa lagi? Dia bekal PDF dah sekarang ni dah. Mungkin satu zaman nanti kita tak perlu dah buku keras ni dah. Dia e-book dah semua. Jadi satu masa nanti mungkin rujukan kita berdasarkan e-book saja. Dan asal itulah kita rujuk hadis pun melalui semua ni lah. Jadi saya harap ini boleh membantu kita dalam mendapatkan maklumat yang betul dan tepat. Okey, kita dah 12-4 minit, dah lebih 5 minit. Ada orang lain nak masuk kelas ni? Macam ada kelas dah. Okeylah, so saya ucap terima kasih, tahniah kepada anda semua yang dapat hadir pada pagi ini untuk tutorial kita tentang hadis. Next time kita akan bincang tentang ijma' dengan qiyas. So saya akan cuba buatlah lagi untuk ni supaya anda lagi dapat input yang banyak lah dengan soalan yang saya tak masuk. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.